Jadi nanti kita akan menguraikan soalan-soalan yang diutarakan. Mudah-mudahan bertanya bukan untuk menguji, bertanya kerana ingin benar-benar memahami. Yang kedua, bertanya untuk dikongsikan manfaat daripada pertanyaan itu kepada semua jemaah yang hadir. Yang ketiga, bertanya bukannya untuk membanding-bandingkan ilmu, sebab kita tak bicara sebagai subjek matter kita bukan ilmu sekarang ni. Subjek matter kita adalah Allah, dan untuk memandang Allah dan berasa fakir kepada Allah. Antara itu kita perlukan nur yang Allah Ta'ala tajallikan melalui baginda Nabi SAW. Begitu. Demikian itu Allah Ta'ala yang mengetahui. Semuanya saya berpesan begitulah. Sesi soal jawab ini bukan untuk membanding-bandingkan ilmu, berdebat, berhujah, tidak, tapi untuk benar-benar tenggelam dalam kefahaman dan penghayatan, insyaAllah. Ada juga pertanyaan yang susah untuk dinukilkan dalam lembaran kertas, maka nanti kita akan bagi ruang untuk bertanya secara langsung, insyaAllah. Kalau pertanyaan itu menjelaskan yang clear sebagai pertanyaan, maka boleh dituliskan kertas. Kaedah dia begini, apabila bertembung di antara yang wajib dengan yang sunnah, maka yang sunnah perlu untuk beralah memberi laluan kepada yang wajib. Jadi pengajian kita ni diperkirakan wajib ke sunnah? Pengajian kita pengajian tauhid, dan pengajian kita bukan pengajian tentang tauhid, tapi pendedahan kaedah untuk bertauhid. Jadi saya cenderung untuk mengatakan pengajian kita ni adalah wajib, sebab atas asas fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain dalam bab akidah dan tasawuf. Jadi bila bertemu pengajian yang sebegini rupa dengan mereka yang bersolat dengan solat zuhur yang wajib, maka kedudukannya wajib dengan wajib. Jadi kalau begitu keadaan dia sama-sama dengan keadaan masing-masing dan penumpang masing-masing. Kalau ada kaedah itu. Tapi kalau pengajian ini pengajian fiqhul daulah, itu bukan wajib. Kalau pengajian kita ni pengajian maknanya tafsir maudhu'i ke, tafsir tema ke, pengajian umum itu saja, ia bukan wajib. Dia sunat. Jadi kalau bertemu pengajian yang sunat ini berbanding dengan solat yang wajib, maka kita kena beralah sebab kita sunat. Baca Quran wajib ke sunat? Baca Quran sunat. Jadi bila bertembung baca Quran dengan solat, solat zuhur misalnya, maka yang baca Quran tu kena slow down, dan juga kena kadang-kadang kalau lalu juga kena berhenti bagi lalu yang wajib. Itu kaedah-kaedah pertimbangan kita. Sekarang saya masih mempertimbangkan kita ni wajib ke sunat. Sekarang saya untuk wajib dah kita. Sebab ilmu ni memang tidak ada, tidak didedahkan secara arus perdana begitu. Bahkan ramai orang yang takut-takut bicara terhadap ilmu ini, takut dengan sesat lah, tak mampu dan sebagainya. Dan jemaah-jemaah masjid dan surau pun tak bicara tentang ilmu-ilmu yang tak langsir muslimat ni, buka sebelah bahagian dia, maka sebelah lagi untuk muslimat bersaling melekung dan sebagainya. Tidak hanya buka dulu, banyak perkara yang tak sepatutnya terdedah, yang terdedah.
Dia bahagian itu tutup. Dia bahagian sini tutup. Sebab situ kan tempat adanya muslimat bersalin, main telekong dan sebagainya tu kan. Dia banyak buka bahagian sini. Sebab bahagian sini sesuai dengan pintu masuk. Bila pintu masuk tu memang kelangkaan sempurna penutupannya tu. Yang sini tutup. Buka yang sana tu kan. Dan jadi ambillah mana-mana kedudukan yang selesa kalau nak pandang. Jadi bodoh-bodoh yang umurnya 40 tahun ke atas nak keluar ke depan tak apa. Bodoh-bodoh yang umurnya 40 tahun ke atas sekira-kira tidak pernah ada perhatian lagi pada lelaki memandang. Dia juga sungguh ni dalam kata sahaja. Benda Fatimah in the gang, benda Wan, boleh nak keluar. Dan benda-benda yang lain. Supaya balik belakang tu bagi pada adik-adik kita yang memang kita kena jaga. Maksudnya dari sudut maknanya adabnya begitu. Mereka perlu untuk sembunyi dan disembunyikan. Jadi kalau ruang dekat belah muslimat dah sempit penuh, bonda-bonda umur 40-an, 50-an ke atas boleh ke depan. Macam kaedah. Jadi bagi ruang kepada adik-adik kita yang muda-mudi gitu tu, maksudnya untuk di bahagian belakang. Boleh buat Allah segan-segan. Masa muda tu bonda ni, bonda-bonda saya kenal. Kebanyakan ni jemaah-jemaah kita juga ni. Jangan salah faham ya. Memang saya suka bermanja dengan para bonda saya. Semua penumpang kasih dengan para bonda. Terima kasih bonda Wan yang keluar maknanya sama ke depan situ. Duduk sana lah maknanya. Dapat belah belah kiri saya. Mudah. Jadi yang bahagian sembahyang sebab ruang solat perempuan kan sempit. Mungkin ada yang datang untuk bersolat dan sebagainya. Jadi pastikan ada ruang yang tertutup untuk mereka bertukar telekung dan sebagainya itu. Maknanya ini pun akan didakwahkan. Okeylah kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa yasalli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Antara perkara yang paling tidak menggembirakan adalah berkuliah sejurus lepas makan. Sama ada memberi kuliah dan mendengar kuliah, paling tidak gembira. Sebab perut tu penuh, jasmaniah berat. Jadi rohani terikat pada jasmani yang berat. Tentulah kalau kita nak berzikir dalam keadaan di antara keadaan lapar dan kenyang, maka keadaan lapar lebih baik daripada keadaan kenyang. Amin. Tapi kita dalam kemuncak kekenyangan, mujahadah ya. Mujahadah kita sama. Maka tak apa. Kita sampai kepada pusat yang ke-24, iaitu bicara Allah dan makhluk. Bila kita sebut Allah dan makhluk, jadi soalnya Allah menilai makhluk ke soal makhluk untuk berhubungan dengan Allah? Jawapannya adalah soal makhluk untuk berhubungan dengan Allah. Soal Allah menilai makhluk tentang Allah menjanjikan siapa yang buat amal soleh diganjari, siapa yang buat amal keburukan akan dibalasi dan sebagainya. Itu hal Allah. Itu atas mutlak, atas iradah Allah, atas kudrat Allah. Kita la haula wa la quwwata illa billah. Bila bicara tentang Allah dan makhluk, subjek maternya bukan Allah menilai kita, dan bukan nak masuk dalam bagaimana Allah menilai kita. Okey, yang penting Allah menilai kita dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Selesai. Soalan di sini adalah bagaimana untuk kita memulakan proses untuk berhubungan dengan Allah. Maka ia kembali kepada beberapa tangga. Okay. Tangga yang pertama adalah tangga infial. Boleh? Infial. Tulis kat mana kosong-kosong. Tangga apa dia? Tangga apa dia? Infial. Tulis kat Melayu tak apa. Kalau tu Arab, alif, nun, fa, infi, ain, alif, lam. Infial. Okay. Apa maksud infial? Maksud infial adalah kesan hasil perbuatan Allah. Okey, contoh.
Pokok. Katalah ini pokok Okey. Jadi kita memandang pokok. Pokok ni apa? Ini bukan ilmu sains. Kalau ilmu sains pokok ni ada jenis flora. Maka kita bagi kepada dua. Satu vertebrata, invertebrata. Betul ke? Bukan, ini bukan ilmu sains, bukan ilmu fizik. Jadi orang fizik tengok sains fizik. Jadi orang tauhid, badangan keadaan tauhid. Dari kita pandang pokok, maksudnya pokok ni apa? Pokok ni infial Allah. Apa maksud infial? Hasil perbuatan Allah. Kesan perbuatan Allah. Natijah perbuatan Allah. Maknanya hasillah produknya. Okey. Jadi infial kita pandang. Kita boleh pegang. Kita boleh sembah, kita boleh bedah siasat dan sebagainya infial. Maka kita masuk dalam infial Allah, iaitu hasil perbuatan Allah. Maka dalam definisi syariat, kita ini hanya dealing dengan infial Allah dalam definisi syariat. Maka kalau mata rabun, kita godek mata. Kalau telinga pekak, kita godek telinga. Ini semua kita boleh pegang, boleh sentuh, boleh rasa, tampak berbunyi, itu infial. Ini perkara yang disebut sebagai yang zahir, yang nampak, kelihatan jelas. Dan infial itu maksudnya apa? Seolah balik kesan perbuatan Allah. Bila dah ada infial, maka mestilah ada lapis yang kedua, af'al, perbuatan Allah. Perbuatan Allah tu kita nampak tak nampak? Kita tak nampak. Tadi kita nampak infial Allah, iaitu hujan. Hujan. Jadi antara tanda hujan itu hujan barokah, ditanda saja, dia bukan semestinya, dia bukan akidah, ni tanda, isyarat saja. Bukan akidah, bukan semestinya begitu, tapi tanda. Tapi kalau kita kembali kepada tauhid, iaitu bersangka baik kepada Allah, saya lupa satu perkara. Kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah adalah untuk bersangka baik kepada Allah. Itu tulis. Prinsip-prinsip dalam kajian tauhid ataupun akidah, bukan yang lain. Sehingga kita mencapai kemampuan untuk Allah izinkan kita bersangka baik kepada Allah, barulah sempurna ilmu tauhid kita dalam pengajian. Belajar ilmu tauhid, risau sana sini. Risau sana sini maksudnya tidak sangka baik kepada Allah. Faham ya? Okay. Jadi kalau tanya apakah matlamat akhir pengajian akidah, matlamat akhir pengajian akidah adalah untuk mengetahui bagaimana bersangka baik kepada Allah dan terus bersangka baik kepada Allah. Begitu. Itu banyak akidah. Please. Antara tanda hujan itu hujan barokah, yang pertama, kalau dia renyai-renyai, lama dia renyai. Tak ada renyai, macam renyai gerimis-gerimis gitu. Bukan dia renyai, maknanya bawah lagi pada renyai apa? Renyai. Gerimis-gerimis itu lama, itu sedung-sedung, tak panas, tak sejuk. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kalau hujan itu hujan lebat, dia lebat sekali, dalam tempoh yang sekejap, lepas tu berhenti, dah cerah balik. Itu tanda-tandanya, bukan semestinya. Tapi kalau balik bersangka baik kepada Allah, kalau apa-apa hujan tu bentuknya, kita kembali bersangka baik, maksudnya apa? Baik dan baik dari Allah untukku, dah selesai. Tapi berdasarkan pada pengalaman para masyayikh, kita jumpa kalau balik zikir, kalau kita suluk malam-malam ke, bangun-bangun suluk tu okey, ambil wudu apa semua bagai, duk zikir tu hujan, berhenti zikir, berhenti hujan. Itu Masya Allah, seronok. Akan merasalah bagi orang-orang yang Allah izinkan merasai. Itu. Tapi kalau kita jumpa tak ada hujan, tak ada panas kan, minta barokah, bukan begitu pula. Faham dia? Saya tak kena mula dengan satu baik tu. Cuma tanda dia tanda. Cuma tadi subhanallah, hujan begitu lebat, lepas kita berhenti tadi kan. Kemudian hujan berhenti dalam tempoh yang kurang 1 jam. Berarti kan, maka atas tauhid, atas akidah, sangka baik kepada Allah, terus kita mudah-mudahan hujan itu hujan yang baik. Dan tu kalau hujan tadi lepas sampai ke petang, macam mana? Mudah-mudahan hujan yang baik juga. Dah. Itu je dengan Allah ni. Jadi kalau benar kita sangka baik kepada Allah, Allah akan jadikan hidup kita hidup yang baik. Biasanya orang yang hidupnya secara berubah ni sebab dia tak benar dalam bersangka baik kepada Allah. Jadi kalau kehidupan kekeluargaan kita, rumah tangga kita, pengajian kita, kamu semua sebab tak kena, maka jangan salahkan Allah dulu. Tengok diri kita dulu, dah sempurna belum sangka baik kepada Allah. Nak sangka baik kepada Allah, ilmunya ilmu akidah. Itu dia. Ya? Berat, susah. Jadi fi'il, af'al perbuatan Allah. Perbuatan Allah kita tak nampak. Perbuatan Allah kita tak nampak. Yang kita nampak adalah
asma Allah. Jadi oleh kerana perbuatan Allah Ta'ala maknanya menurunkan hujan, maka namanya penurun hujan. Oleh kerana perbuatan Allah, maknanya gitulah, nama dan perbuatan ini maksudnya saling bersalingan. Oleh kerana Allah maknanya memberi rezeki, perbuatan Allah memberi rezeki, kita nampak tak? Kita tak nampak. Tapi rezekinya kita nampak. Rezeki nasi, tadi kita makan nasi, itu infial Allah, kesan perbuatan Allah. Maka menunjukkan Allah Ta'ala memberi rezeki, perbuatan. Oleh kerana Allah Ta'ala memberi rezeki, namanya Ar-Razzaq. Itulah. Jadi nama itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia begitu kan? Okey. Jadi adanya perbuatan dan adanya nama menunjukkan Allah Ta'ala ada sifat. Itu tanda yang ketiga, keempat. Pertama infial, kedua af'al, ketiga asma, keempat sifat. Sifat. Jadi sifat, asma dan af'al amat berkaitan. Ya. Tapi ketiga-tiga perkara ini kita tak nampak. Dia perkara lain, tapi perkara lain yang boleh kita tanggapi, yang boleh kita fahami, yang boleh untuk kita pandang seperti dengan pandangan mata hati. Itu boleh. Sampai ke peringkat sifat. Yang atas sekali adalah zat. Yang zat ini tidak ada ruang perbicaraan. Benar-benar dalam lubuk hati setakat mana yang Allah campakkan ke dalam rohani hamba-Nya yang Allah kehendaki. Jadi zat ni mana kita dah tutup dulu. Pada zat. Okey. Jadi hubungan makhluk untuk menyambung jiwanya dengan Allah bermula dengan dia bermain-main dengan infial Allah. Contohnya makan. Dia main nasi. Oh ini Allah. Apa? Allah. Tapi infial Allah. Kemudian ada lauk, masak asam pedas, nasi goreng, ikan temenung goreng, ikan kebun goreng, kita panggil ikan temenung. Okey, lepas tu ada sayur, kacang panjang, sotong, sebagainya. Contoh. Okey, jadi kita makan. Jadi kita bermain-main dengan infial Allah. Dalam kita makan tu satu kita makan. Oh, di sebalik infial Allah tu ada je apa dia? Perbuatan Allah. Cuba untuk kita cuba memandang-mandang perbuatan Allah. Tapi pada kasar memandang infial Allah. Pada hati cuba untuk memandang apa dia? Perbuatan Allah. Itu dipanggil tauhid af'al. Istilahnya. Dan ini latihannya bukan dalam pengajian kitab, latihannya dalam majlis zikir, dalam majlis tawajuk, dalam majlis suluk. Okey. Kemudian pada af'al Allah kita tembus ke dalam lagi. Kita gali ke dalam lagi. Oh, ada af'al Allah maksudnya ada asma Allah. Tembus ke dalam lagi sampai sifat Allah. Dan sampai sifat Allah kita dapati di situ dan kita yakin bahawa sifat tidak berdiri sendiri. Sifat mestilah bertempel ataupun ditanggung pada zat. Cuma zat Allah tidak kita bicarakan. Itulah hubungan makhluk untuk berhubungan dengan Allah. Macam tu. Jadi kita kembali kaedah dalam majlis zikir. Dalam majlis zikir, okey, kita nampak mula-mula kita nampak siapa yang berzikir, syariatnya siapa yang berzikir? Saya berzikir. Zikir apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir apa? Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Contohnya. Mula-mula kita nampak kita berzikir. Maka tak boleh sekali dia zikir tu, tak boleh. Tak tembus. Macam nak gali lubang kubur. Contoh keluar lubang kubur pula. Boleh sekali-kali. Tak boleh kan? Sekali. Rumput. Gali lagi batu-batu. Gali lagi batu besar lagi. Gali lagi baru tanah betul kan? Sampai dah 7 kaki dalam. Maka mana ada orang menggali kubur dengan sekali-kalian? Memang tak boleh kalau pakai mesin. Walau awak lah. Dia cangkut. Kalau kat Singapura pakai mesin je. Sekali habis. Kita tak apa. Alright. Sama juga dengan basuh baju. Ada orang basuh baju dah bersih. Tak ada kan? Kalau basuh baju sental berkali-kali. Bila baju tu kotor satu tumpuk, bila kita basuh, kekotoran itu menular kepada tempat-tempat yang lain. Lepas tu kita basuh lagi, kekotoran itu keluar, maka dapat kotor. Air yang bersih menjadi kelabu. Betul? Adakah kita berhenti di situ? Tak berhenti lagi, kita bersihkan lagi, kita bilas lagi sampailah air bilasan itu menjadi tidak berubah. Maka di situ kita kukuhkan baju itu bersih. Samalah bidalannya dengan membersihkan hijab-hijab hati ini. Mula kita nampak aku berzikir la ilaha illallah la
300 yang ketiga menikmati makna. Itu masih lagi alam makhluk lagi tu, infial lagi tu. Maka sebab itulah kalau latihan zikir 70,000 tak kurang. Kalau suruh yang pertama 70,000 tak kurang. Biasanya begitu. Dari sana ada rahsia pada angka 77 dan sebagainya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula-mula mencari-cari. Kalau contohnya zikir ni, kalau edaran kita ni, okey, mula-mula mana zikir jodoh kelompok yang sini cari. Bukan berzikir lagi, membaca zikir. Lepas tu dah jumpa zikir yang dibaca, ulang balik. Alunan salah pula. Dengar alunan. Maknanya alunan zikir masih lagi infial kan? Tahap infial ni lama. Masih lagi makhluk kan? Kemudian lepas dah tu, lepas dah elok alunan dia, lepas tu apa makna dia pula? Cari makna dia pula. Itu benda-benda yang perlu untuk kita kedalaman lagi. Maka mungkin dalam 3,000 ataupun 7,000 baru selesai hari infial. Lepas tu ke dalam lagi, rupa-rupanya aku berzikir adalah maknanya adalah kesan daripada apa? Perbuatan Allah. Maka kenapa aku hanya memandang infial, kesan itu? Kenapa aku tidak cuba mengintai-intai pandangan mata hatiku terhadap af'al Allah? Maka dia berzikir keluar suara. Maka nampak perbuatan Allah sedang mempersuarakan. Perbuatan Allah sedang memperdengarkan aku. Maka aku tu semakin lama semakin kurang. Nampak perbuatan Allah terhadap aku. Tapi ada aku lagi tak? Ada aku lagi tu. Sebenarnya perbuatan Allah terhadap diriku. Adapun kita tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbuatan itu begitu je. Mata hati kita semakin lama semakin mengintai-intai. Nampak ya? Jadi nak mengintai-intai, nak memandang-pandang, ada nur. Maka walaupun lafaz menyebut la ilaha illallah, dalam hati mesti Muhammadur Rasulullah. Sebab itu nurnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, apa bateri. Ini lengkap tu spek dan bateri baru ada seluruhan cahaya. Dengan seluruhan cahaya nur itu baru kita mengintai-intai af'al Allah. Maka tadi kalau untuk infial mungkin 3,000 ke 7,000, untuk af'al Allah mungkin 7,000 lagi. La ilaha illallah, Allah sedang memberzikirkan. Nampak perbuatan Allah dah sekarang. Kemudian sama juga proses sama, la ilaha illallah, nampak asma Allah. Kemudian la ilaha illallah, nampak sifat Allah. Maka kalau sifat Allah, maksudnya itu semua esa. Maknanya kudrat Allah esa, iradat Allah esa. Maka aku tidak berkudrat. Cuma zahir kudrat Allah pada diri. Itu latihannya. Penerangan dia kiri mana dari hari. Tapi perjalanan dia mungkin seumur hidup. Hari ni la ilaha illallah tak tembus. Hari ni fikir lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau tidak menghadiri majlis zikir, mana mungkin mata hati memandang Allah pada af'alnya, pada asma'nya dan pada sifatnya. Kalau begitu pun tak mungkin, apakah kepada zat? Tapi kalau hadir majlis zikir seronok berbicara tentang zat Allah, maka dah melanggar prinsip ilmu akidah pula. Kalau pun diberi limpahan nur memahami tentang zat Allah, maka itu benar-benar adalah rahsia dirinya dengan Allah. Jangan ia dibongkarkan. Kalau dibongkarkan, tercemar dia dan salah faham ia dan membuatkan fitnah berlaku. Contoh, kalau kita kata, nampak tu Allah makan ni. Kita dah makan. Orang duduk depan, hormat sikit Allah makan ni. Dia sembang hakikat yang terpuncak. Orang yang dengar tu, orang yang tak faham. Ni dah zikir-zikir dia mengaku Allah pula hebat sangat ni. Nampak tak? Jadi kalau orang yang belajar, dia akan faham. Awak cakap Allah yang makan ni, awak faham ke mana? Kalau budaya dia, sebenarnya hakikatnya ini adalah penzahiran perbuatan Allah, penzahiran nama-nama Allah dan penzahiran sifat-sifat Allah. Di sebalik perbuatan manusia dan makhluk, di situ adanya Allah, sifatnya, bukan zatnya. Maka sesat tak dia? Tak sesat. Cuma berdosa tak dia? Berdosa pada menurut pendapat setengah ulama. Sebab apa? Mendatangkan kekacauan dalam pemikiran orang awam yang tidak belajar. Sebab itulah ilmu nak bicara tentang benda-benda ni, benda-benda pandangan mata hati ni, kita tak dapat melainkan dalam tempoh suluk. Suluk tu apa pula Ustaz? Suluk tu adalah anda pergi ke dalam satu tempat yang dipanggil sebagai hospital, iaitu hospital rohani. Jadi bila kita dalam hospital, kita akan jadi bendul.
dengan doktor. Doktor kata jangan makan garam. Sudah okey. Doktor kata pakai baju ni. Ada sesiapa tak yang masuk hospital? Doktor, baju saya mahal tau, saya nak pakai baju doktor. Boleh tak? Tak boleh. Masuk hospital, masuk waktu nak pakai baju buat. Waktu tu ada sebarang bantahan? Tidak ada bantahan. Sebab apa? Bendul. Sama lah juga kita tadi suluk. Suluk ni adalah hospital kerohanian. Maka mursyid kata zikir benda ni, zikir. Jangan banyak tanya dah. Asal saja tidak melanggar keumuman syariat yang diketahui secara daruri. Begitu. Okey, dulu pernah timbul isu awak masuk bersuluk, awak tak semayang. Tak pergi solat Jumaat, tak suluk. Macam mana tu? Maka di sana dalam fiqh orang sufi, ini pendedahan saja. Terima tak terima tak apa. Tapi ini pendedahan saja. Masing-masing beramal atas apa yang diyakini. Sebab itu fiqh. Solat ni benda apa? Benda fiqh kan? Solat Jumaat. Okey, kenapa awak bersuluk berzikir tapi awak pergi solat Jumaat? Maka dalam fiqh orang sufi ada sedikit berdebat itu dikatakan bahawa saya sekarang dalam proses rawatan kerohanian. Sama seperti kalau kita hospital, maknanya kita boleh tak sampai Jumaat? Boleh sebab ada kemuzuran. Itu saja. Cuma ini jasmani, ini rohani. Tapi rohani mudah nak judge sebab nampak nyata. Jasmani mudah nak judge sebab nampak nyata. Rohani boleh judge tak? Tapi nak judge sebab tu sampai baik saja. Pada pengamatan guru. Awak boleh pergi solat Jumaat, awak tak boleh pergi. Guru dia siapa? Kita sangka baik saja sebab dia yang menerima amanah untuk memandu. Pengalaman saya bertemu dengan murid kepada Tuan Haji Ali yang dekat Pondok Siliau. Ini saya sudah datangkan contoh ni. Dia sendiri yang mengalaminya dan ada sahabatnya. Pondok Siliau adalah pondok yang terkenal di Malaysia satu ketika dahulu, terutamanya dalam bidang nahu. Kalau keluar Pondok Siliau, yang ajarnya Tuan Guru Haji Ali bagi Tuan Ali dan ada zikir, dia bagi zikir Tuan. Orang Negeri Sembilan yang saya difahamkan, Syekh dia panggil Tuan. Orang Negeri Sembilan. Almarhum ini Tuan Ali Pondok Seliau dekat Negeri Sembilan ni sekarang dah tinggal pondok tu, dah kosong dah maknanya. Okey ya. Orang nak belajar dengan dia kata awak datang hari Rabu Khamis je. Hari tu mungkin saya tersilap tapi konsepnya begitulah. Yang kawan ni nak belajar suku-suku ni. Saya kata tak ada, awak datang Rabu Khamis je, hari tak datang. Buat apa? Datang ke pondok. Dia pun apa ni datang, kita datang jauh-jauh nak belajar, ada apa dia bagi 2 hari 3 hari dalam seminggu. Maka murid tadi bantah cakap guru dia. Maka dia datang juga sepanjang hari. Ternyata dia tidak dapat apa-apa manfaat pada hari-hari yang tidak dinyatakan oleh guru tadi. Lain kali di mana datang kami Jumaat lah. Hari yang dinyatakan itu. Ini faham konsep limpahan daripada guru kepada daripada murid. Ini bicara tasawuf. Mengetahui akan perkara itu oleh orang yang merasainya. Ya Allah izinkan untuk merasai. Begitu. Jadi maknanya itu pengalamannya. Okey, jadi sama juga dengan zikir. Jangan dia tanya, Tuan Guru kenapa awak ni bagi zikir ke awak? Kenapa bagi kat 3,000, saya 500 dia, kenapa? Jangan tanya sebab apa? Itu atas hal ehwal ilham yang Allah berikan kepada Tuan Guru itu. Yang penting, balik pada prinsip kita yang pagi tadi. Kita nak guru ke nak Allah? Nak menyambung dengan guru ke nak menyambung dengan Allah? Menyambung dengan Allah. Kita nak hakikat, iaitu berallah. Tapi kenapa kita berguru? Asbab. Dan kita doakan guru agar Allah berikan ilham yang benar kepadanya. Selesai. Nampak ya? Okey. Kemudian timbul persoalan, Ustaz, macam mana kita nak tahu guru tu guru yang betul ke guru yang salah? Ramai orang nak berguru tapi dia just guru. Siapa guru ni? Awak kata awak nak berguru tapi awak just guru. Awak guru awak je. Dapat tak nampak ni? Contoh ini kan? Okey, mana orang banyak soalan. Nanti kalau ada calon-calon soalan begitu, saya jawab insya-Allah. Macam mana nak cari guru yang benar? Okey, jawapannya begini. Allah akan mempertemukan kita dengan guru yang benar kalau benar kita nak ke Allah. Allah akan mempertemukan guru yang sesat kalau kita ni tidak jujur nak ke Allah. Itu saja. Jadi nak judge guru tu benar tak benar dulu ke nak judge kita ni benar tak benar Allah? Jawapannya judge diri kita dulu. Aku ni benar tak benar nak Allah ni? Kalau benar nak ke Allah, minta ke Allah, nak ke Allah, perkaranya selawat, selesai. Kemudian bila dipertemukan dengan mana-mana guru, saya baik kepada Allah, mudah-mudahan inilah asbab untuk menyambung aku kepada Allah dengan pintu Muhammad SAW, itu nur. Selesai. Jadi kalau dipertemukan dengan guru yang sesat sekali,
maknanya, okey, kalau tidak jujur kita dengan Allah, wali besar itu pun yang kita berhadapan dengan dia itu pun tidak akan mampu menjadi penyebab untuk kita benar menyambung dengan Allah. Sebab apa? Bukan sebab salah guru itu, sebab salahnya niat kita. Inilah yang berlaku pada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka memandang tak Nabi SAW. Mereka memandang Nabi, mereka hidup tak dengan Nabi SAW. Mereka hidup di kampung yang sama dengan kampung Nabi, menghirup udara yang sama dengan udara Nabi hirup, berpijak di atas tanah yang sama dengan Nabi pijak, berenang di langit yang sama dengan Nabi berenang sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka beriman ke tidak? Tak. Sebab apa? Adakah salah Nabi tidak sempurna dan tidak lengkap cahaya Nabi? Tak. Apa ya? Kenapa? Kerana mereka memang awal-awal lagi tidak sudi membuang sombong dalam jiwa mereka. Mereka memikirkan apa dia? Pengaruhnya, pangkatnya, hartanya, perniagaannya dan sebagainya. Dan mereka berprasangka bahawa Muhammad ingin menempati kemuliaan mereka itu. Maka mereka sentiasa prejudis dan prasangka kepada Nabi. Jatuh kasih tak mereka kepada Nabi? Tidak. Maka hatta bertemu dengan Nabi pun SAW tidak mendapat hidayah. Adakah salahkan Nabi? Tidak salahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula kalau kita jumpa pewaris-pewaris Nabi di kalangan umat akhir zaman yang kita gelarkan mereka sebagai para awliya Allah, para mursyid misalnya. Maka kalau wali besar macam mana pun, kalau hati kita tak jujur ke Allah, takkan dapat kita Allah. Maka selepas ini, kalau kita ingin bertasawuf dan bertarikah, jangan judge tarikah mana-mana yang lebih baik. Sebab awak bukan nak mencari yang terbaik, dan awak bukan nak menjadi yang terbaik sehingga awak berasa diri awak baik. Awak mencari fakir kepada Allah. Maka kenapa nak mencari tarikat mana yang tersohor, tarikat mana yang terbaik? Tak. Kena masuk pintu yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan judge guru itu terlebih dahulu. Sangka baik boleh dengan sangka baik dengan guru itu, sehingga ternyata guru tersebut melakukan perkara yang bersalahan daripada keumuman agama secara daruri. Contoh, guru tersebut berantang-antang buat perkara yang haram yang maklum fiddin bil darurah, yang diketahui dalam agama secara daruri. Maksudnya orang belajar ke tak belajar ke tahu benda ni memang bukan norma-norma agama. Itu pun begitu, kekal kita dengan adab kita kepadanya. Contoh gini, kita bertemu dengan guru. Saya ingin saya berguru dengan tuan. Ya, saya ingin berguru. Ternyata guru itu sesat. Contoh lah ya. Okey, ternyata guru itu sesat. Maka jangan terus tinggalkan. Sebab apa? Kita bukan anak guru, kita nak Allah. Okey, maka guru tu bukan asbab kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Caranya macam mana? Tuan guru, saya minta izin untuk berhenti daripada belajar. Adab. Sebetulnya kita beradab minta untuk belajar, kita beradab juga keluar daripada pengajian. Dan jangan mencemooh dia, bahkan berdoakan kebaikan untuk dia. Sebab apa? Sebab itulah asbab untuk kita menyampaikan kepada Allah. Berlaku begitu ke sekarang ni? Tak. Yang bagus sekarang ni berguru. Dia tu guru yang sesat. Waktu kita keluar, kita geng-geng, sesat je tu. Dapat tak? Mungkin benar dia sesat, mungkin kita salah faham akan perbuatan dia yang berbagai. Sebab memang ada kepelikan-kepelikan. Sebagai ujian sama ada kita benar nak ke Allah ataupun kita ini mencari rasa mulia diri. Sebab tak, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membuang rasa mulia diri. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tarikah adalah perjalanan untuk membuang rasa mulia diri. Maka kalau nak buang rasa mulia diri, caranya begitu, menjaga adab. Maka kalau kita nampak kita salah dengan tuan guru, saya minta izin untuk berhenti daripada pengajian, dan kerana saya nampak tuan guru ada kesalahan, cuma mungkin saya tersalah faham, tolong jelaskan apa perkaranya. Beradab, penting beradab. Kemudian kita tinggalkan dia, kita doakan kebaikan untuk dia, dan dia tidak menyebarkan keburukan dia, melainkan apabila perlu sahaja. Contohnya, kita dapati kawan kita nak belajar dengan guru yang sama, maka secara beradab, maknanya saya dapati guru ini mungkin kurang ada pengalaman saya begini-begini. Jangan ceritakan, jangan buka keaiban dia, melainkan kalau benar-benar perlu. Ini susah nak buat ni. Yang biasa kita buat, oh guru ni memang sesat. Ada dia kata begini-begini, oh bengkok. Kita lebih lagi belajar. Waktu tu kiri kanan Iblis bergembira. Nampak tak? Cukuplah Iblis bergembira dengan kesesatan guru, tapi jangan bagi ruang Iblis bergembira dengan kita berasa kita lebih mulia daripada orang lain. Ini seni-seni dia. Okay, alright.
Bila kita begitu keadaannya, kita kembali, ya Allah, aku inginkan Engkau, ya Allah. Mungkin aku yang tidak pernah jujur kepadamu, maka selawat lagi, istighfar lagi, sehinggalah Allah mempertemukan kita dengan orang soleh yang membimbing kita. Mungkin orang soleh itu bukan orang yang dalam kategori ulama, bukan ustaz, mungkin tukang kebun, mungkin tukang kasut, mungkin tukang cuci sampah, tapi inilah guru untuk rohani kita. Seperti mana Imam Al-Ghazali akhirnya berguru dengan siapa? Dengan seorang tukang cuci kasut. Untuk beliau akhirnya merasai kenikmatan ilmu. Itu siapa? Imam Al-Ghazali. Agak-agak kita ni boleh sampai kan tahap anak cucu Imam Ghazali. Bukan tahap Imam Ghazali tu, anak cucu. Cicit Imam Ghazali boleh sampai kan? Imam Ghazali induknya, lepas tu anak ilmu, cucu ilmu, ambil cicit ilmu Imam Ghazali boleh sampai tak? Tak boleh. Imam Ghazali yang sedemikian hebat itu pun akhirnya belajar dengan tukang cuci kasut. Kita pula pilih nak belajar mana serban yang paling besar, mana yang boleh cakap Arab. Oh, tak boleh cakap Arab, macam mana awak jumpa Allah? Aku pun balik Jordan nak belajar ilmu makrifat dengan orang tak boleh cakap Arab. Oh, no way man. Apalah, itu tiba daya, itu budaya seni-seni. Dan lebih ekstrim lagi, lebih bombastik lagi, kita nyatakan bahawa akhir zaman ini ilmu-ilmu makrifah ini ada pada mereka yang bukan berlatar belakangkan pengajian Islam secara tersyukur. Itu menjadi ujian bagi mereka yang dah mengajian Islam. Macam mana aku nak belajar mengajian Islam? Aku ni PhD mengajian Islam. Jadi ke kebun, ke kampung, mana macam mana baca Quran tu tak betul. Nampak tak? Itu ada ujian kiri dan kanan. Yang mana kalau tak sembang pasal seni-seni ini, dia amat terkhusus, maka saya hanya mendedahkan saja. Cuma masing-masing dengan pengalaman masing-masing. Maka lepas dari dakwah ini, our expectation is masing-masing bersaling, masing-masing berjalan. Maka nak berjalan, masih ada penunjuk jalan. Itulah mursyid. Berjalan mencari mursyid atau berjalan mencari Allah. Berjalan mencari Allah. Jujur dengan mursyid atau jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah. Maka jangan judge guru dulu, melainkan selepas kita judge diri kita sendiri. Benar kita dengan Allah, akan benarlah guru untuk pergi kita kepada Allah. Kalau tidak jujur kita dengan Allah, hebat macam mana pun guru, kita tak akan dapat bahagian daripada guru tersebut. Maka daripada junjungan guru inilah kita berjalan. Mula-mula memandang infial, kemudian memandang af'al, kemudian memandang asma, kemudian memandang sifat, kemudian di sebalik itu pastinya tidak terlepas daripada zat. Cuma zat kita tidak bicarakan. Faham tak? Itulah Allah dan makhluk. Kemudian rupa-rupanya yang membuatkan Allah mencipta semua makhluk itu semuanya dengan dorongan sifat Ar-Rahman-Nya. Mana ada manusia yang tidak berada dalam selubungan makhluk? Faham tak bang? Okay, kita berpijak pada bumi. Bumi itu makhluk. Kita bernaung pada langit. Langit itu makhluk. Kita diselubungi oleh apa dia? Udara. Udara itu makhluk. Dan kita makan nasi. Nasi itu makhluk. Maka semua manusia dikelilingi oleh makhluk. Apabila kita memandang makhluk itu adalah infial Allah, af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan akhirnya kenyataan bagi wujud Allah, maka kita akan merasakan bahawa kita dengan Allah berpisah ke tidak? Tak berpisah. Seperti mana udara mengelilingi kita, maka kita akan merasai kita dalam qabdah Ar-Rahman, dalam dakapan kasih sayang Allah. Gitu. Sebab apa? Yang menjadi dorongan Allah mencipta makhluk adalah sifat Ar-Rahman-Nya. Contohnya begini, yang menjadi dorongan ibu bangun untuk buat susu anak yang menangis di tengah malam adalah apa dia? Sifat kasih ibu kepada anak. Itu pun kasih ibu tu, dia tak sayang pada semua anak. Dia hanya sayang kepada siapa? Anak dia je lah. Nabi mau tanya, bukti dia apa? Kalau anak saudara dia menangis, Ali dia bangun. Kalau anak jiran menangis, Ali nak berdiri. Dia ketuk pintu, wahai jiran, anak aku jaga sikit, dapat tidur ni. Tapi kalau anak dia menangis, makromet. Nampak tak? Jadi apakah yang melonjakkan si ibu untuk bangun melihat anak yang menangis dari tiba-tiba di tengah malam? Itulah kasih sayangnya. Sama juga apakah yang memotivasikan, di bahasa manusia ya, apakah yang mendorong, apakah yang melonjakkan Allah mencipta makhluk? Sifat Ar-Rahman-Nya. Maka setiap kali kita memandang
sebagainya. Okey, maka bagi yang bertauhid, dia tak terhenti setakat memandang lembu, tapi dia terus pergi pandang lembu itu infial. Infial itu tanda adanya af'al, adanya af'al tanda adanya asma, adanya asma tanda adanya sifat. Sifat apa? Iaitu sifat ar-Rahman Allah. Akhirnya dia tidak berasa lazat dengan lembu, tapi dia berasa lazat dengan sifat ar-Rahman Allah. Bila dia makan, dia tidak menikmati kelazatan tom yamnya. Tom yam lagi, tengok contoh keluar tom yam. Dia tidak menikmati kelazatan tom yamnya, tapi dia merasai kelazatan sifat ar-Rahman Allah. Makna kata, pada syariatnya dia melazati ke tom yaman, pada hakikatnya dia merasai kepada kemampuan ar-Rahman Allah. Kadang-kadang dominan pada dirinya, pada dimensi hakikat, maka dia makan tom yam, tindas air mata. Allah tetap kasih kepadaku walaupun aku banyak membuatkan Allah murka. Allah tetap sayang kepadaku walaupun aku keserikaya lupa kepadanya. Kadang-kadang terhenti kita daripada makan. Kadang-kadang Allah tajalikan lafzul jalalah pada setiap butir nasi. Kalau tak dapat nanti kawan, Allah begitu. Kadang-kadang Allah tak jadikan kalimah Muhammad yang terpuji, sebab segala sifat-sifat Allah semuanya dalam kategori Muhammad, iaitu terpuji. Faham ya? Bukan Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW yang dimakamkan di Madinah itu, tidak. Di Muhammad dalam arti kata secara bahasa adalah yang terpuji. Sifat-sifat Allah semuanya yang terpuji. Begitu. Sehingga bila sampai satu peringkat, kadang-kadang Allah Ta'ala maknanya membuka hijab tersebut, maka semua orang tersebut yang dibuka hijab tadi nampak Allah berapa. Maka pada ketika itu dia tak faham dah berselipur ke tak berselipur ke, sebab apa? Dia tak perlu lagi kepada asbab untuk Allah menjaga kakinya, sebab dia nampak itu sebenarnya Allah. Bahkan dia tak nak berselipur sebab apa? Tak nak ada yang menghalang di antara jasadnya dengan Allah. Kita pandang dia, ni sebab zikir banyak sangat ni, gila jalan tak berselipur. Sebab kita banyak ilmu fiqah, kita tak didedahkan dengan seni-seni ilmu orang berjalan menuju Allah. Mereka tak berselipur. Kenapa? Kerana tidak mahu yang menghalangi tubuhnya dengan Allah. Sebab dia pandang langit, dia pandang tanah, semuanya apa dia? Allah. Keterangan nyata Allah, keterangan nyata wujud Allah, keterangan ar-Rahman Allah. Sebab itulah kita waktu anak, waktu kita dipeluk oleh mak, apa macam kalau mak nak peluk, jap. Mak pun ambil apa? Ambil bantal. Betul tak dengar? Main peluk, ada bantal. Puas tak puas peluk mak? Bahkan kalau ada mak memegang bantal, maka dia letak bantalnya. Dan kali baru ditangkap, tidak ada perkara yang menghalang. Bidarannya kan? Begitu. Begitu benda. Tapi orang itu perlu untuk di ICU kan. Perlu untuk dikuarantinkan sehingga dia berseimbang syariat dan hakikat. Itulah keadaan kita dalam keadaan silau. Nur yang mana pun terlampau banyak tak terangkum oleh bekas rohaninya, sehingga dia tersilau di bidalannya. Maka guru atau mursyid atau sahabatnya kena kuarantinkan dia sehingga dia dibolehkan kembali payung ataupun sayap syariat dan sayap hakikat. Itu seni. Sudah sampai masanya kita dedahkan seni-seni ini kepada umum, supaya nanti kalau kita ada adik-beradik yang berjalan dengan perjalanan kerohanian ini, terjadi perkara-perkara yang luar biasa, yang luar tabi'i padanya, kita faham tak? Oh, yang ni begini, biasa. Ni caranya begini. Walaupun kita tak mengerti lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah berjalan dalam perjalanan kesufian ini, tiba-tiba kita semakin parah. Kita semakin nak parah. Terus ada semua perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dulu, yang saya ada orang tersenyum, subuh tak pernah miss. Qabliyah subuh di masjid. Bila dah mula berzikir ni, bukan nak kata qabliyah, subuh pun gajah. Tapi bolehlah awal-awal tu maknanya dapatlah salam sama-sama dengan imam, masbuh 2 rakaat. Lagi berjalan, tak pergi masjid dah. Lepas tu dia datangkan bisikan, kau ni betul tak betul kerja Allah ni? Dulu kau boleh beribadat, okey je, datang awal lagi, qabliyah 2 rakaat. Bahkan mungkin kadang-kadang kau lebih awal daripada 4 Bilal. Apa? Sekarang ni makin lama makin lewat
dapat anak apa-apa ni. Itu ke? Kalau dalam suami isteri, sebelum isteri suami menjalani perjalanan tarikat dan tasawuf ini, romantik ke? Bila dah bertasawuf ni, barat. Apa semua tak kena. Buat air masin, buat air lebih manis, cepat semua. Tawar, pecah dalam pinggan. Abang apa ni? Di sana ada beberapa kaedah kita nak diagnose. Kaedah pertama, kita perhatikan abang ni benar ke nak ke Allah atau abang mencari hebat diri dengan cara berzikir dan bermusyrik. Kalau selesai bahagian tu betul-betul nak ke Allah, jadi juga benda yang sama, maka kaedahnya begini. Bila kita basuh baju, yang nyata terus bersih ke ataupun yang nyata kotor dulu? Yang nyata kotor dulu kan. Dia dah kotor tu, adakah kita berhenti menggosok? Tak, terus menggosok kan? Maka bila suami kita berubah, keluar kekotoran perlakuan dia tu, maka kita faham dah, alhamdulillah berkesan perjalanan suami itu. Sebab apa? Ternyata kekotorannya daripada dalaman itu ternyata dan terzahir. Bila kekotoran dalaman ni nak dikeluarkan, dia kena melalui pintu zahir. Kesombongan hati, hasad dengki, pemarah sebelum ni maknanya terpendam. Dan iblis berjaga sebab apa? Sebab perlu kepura-puraan, kerana tidak menyambung dengan Allah. Engkau menyintai isterimu kerana engkau cinta pada isterimu. Tidak ada kaitan cinta pun dengan Allah dan Nabi SAW. Maka iblis tak mengizinkan si suami mengapa-apakan isteri. Maka aman bahagia rumah tangganya di sisi iblis. Faham ni di sisi iblis. Sebab apa? Tak menyambung rumah tangga itu dengan Allah SWT. Tetapi bila sesuami telah bermula menyucikan jiwanya untuk supaya menyambung dengan Allah, maka akan terkeluarlah sifat-sifat kotor itu. Maka dia terkeluar akan menampillah ia pada perbuatan. Maka si suami mula menyatakan, abang nak kahwin lagi lah. Gitu. Si isteri, jangan kalau abang Meknon lagi, biar Meknon seorang kalau abang. Jangan kita sama-sama menjadi Meknon. Faham ya? Maka isteri, okey tak apa, ya Allah, benar perjalanan suamiku, mudah-mudahan dia sampai ke tingkat yang kedua, iaitu ternyata dan terzahir kekotoran dalamannya kepada zahirnya. Maka kita pesan apa? Kalau isteri yang tak faham, itulah abang, duk guru dah, zikir dah, suruh dah, apa, zikir-zikir nak kahwin lain, tak payah. Betul, isteri pun boyan sama. Lepas tu boyan pun cerai. Iblis kurik. Nampak tak? Sebab tak faham kaedah. Ini kerana kena faham kaedah. Ini bicara ni, alright. Jadi kaedah yang macam ni si isteri begini. Okey bang, tak apa bang, saya tahu abang dalam perjalanan pembersihan diri, abang teruskan bersama dengan guru abang. Isteri kena ingatkan, abang hari ni abang sepuluh kan, ini abang tawajuh kan, ini abang kena boleh zikir kan, abang kena pergi bang. Macam tu. Isteri kena bertahan, bersabar sehingga proses penyucian itu selesai. Bila dah selesai, air tadi mula-mula bersih, tukar jadi keruh. Waktu proses keruh tu kalau kita berhenti basuh, maka kotoran itu akan melata, bahkan melekat lebih dahsyat lagi pada baju. Betul tak? Tidak ada siapa yang basuh baju berhenti di tengah jalan. Maka jangan berhenti di tengah jalan, terutama bila basuh kerohanian. Walau apa pun dia berlaku. Jangan kata abang, lepas abang datang balik zikir di Ustaz Razi ni, abang tak pergi jemaah kat surau dah ni. Betul tak betul Ustaz Razi tu? Betul tak betul abang zikir ni? Betul tak abang belajar ni? Kan? Bukan itu caranya. Caranya abang, tak apa bang. Dulu abang sembahyang awal dekat subuh dekat surau, abang sembahyang dengan rasa mulia diri. Maka iblis suka abang sembahyang awal dekat surau masjid subuh. Sekarang bila abang solat, benar-benar mengabdi diri pada ilahi, iblis tak suka bang. Maka abang, memang iblis akan tarik mata abang, tarik kaki abang, berlambat-lambat ke abang. Saya setia bersama abang. Macam isteri boleh buat macam tu.